Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-mabhathul awwal. Taqsimul khabar bi'tibari turuqihi. Pembahagian khabar ataupun hadis berdasarkan jalan-jalannya ataupun berdasarkan jalur-jalurnya. Yang qasimul khabar al-muradif lil hadis, terbagi khabar atau yang sinonim dengan hadis bi'tibari turuqihi, berdasarkan jalan-jalannya ataupun berdasarkan jalur-jalurnya, ila khabarin mutawatirin wa khabarin ahad, kepada khabar mutawatir dan khabar ahad. Ta'riful mutawatir fil lughah. Definisi mutawatir menurut bahasa, al-mutatabi'i al-mutakathir, iaitu yang berturut-turut, yang banyak. Wa fi istilahil muhaddisin, ta'rif mutawatir ataupun definisi mutawatir menurut istilah ahli hadis, huwa marawahu, iaitu hadis yang diriwayatkan fi kulli tabaqatin, pada setiap tabaqah ataupun pada setiap peringkat ataupun pada setiap generasi, adadun kathirun, oleh ramai perawi, tuhilul adatu tawafuqahum alal kadhib, yang mustahil menurut logik akal mereka berpakat untuk melakukan pendustaan. Wa kana mustanadu ittifaqihim al-his, dan adalah kesepakatan mereka berdasarkan kepada panca indera. Al-his adalah panca indera yang 5 lah. Syurutuhu, syarat-syarat khabar mutawatir. Yazharu minat ta'rifi sabiq anna syurutal mutawatir arba'atun. Berdasarkan definisi yang lepas, jelaslah bahawa mutawatir ada 4 syarat. Syarat yang pertama, ayyarwiyahu adadun kathirun. Syarat yang pertama, hadis mutawatir diriwayatkan oleh ramai perawi. Wa qad ikhtalafa fi haddil kathrah ala aqwalin. Para ulama berselisih pendapat ketika menentukan had ramai. Dalam menentukan had ramai di atas beberapa pendapat. Wal mukhtaru annahu anna aqallaha 10 ashkhasin fi kulli tabaqatin. Namun pendapat yang terpilih ialah bahawasanya sekurang-kurang maksud ramai di sini ialah 10 ashkhasin, adalah 10 orang fi kulli tabaqatin, pada setiap peringkat ataupun pada setiap lapisan, pada setiap tabaqah. Syarat yang kedua, an tujada hadhil kathrah fi jami'i tabaqatis sanad. Ramainya jumlah perawi wujud pada setiap tabaqat sanad, pada setiap lapisan sanad. Syarat yang ketiga, an tuhilal adatu tawatu'ahum 'alal kadhib. Syarat yang ketiga, mustahil menurut adat ataupun menurut kebiasaannya ataupun menurut logik akal mereka bersepakat untuk melakukan pendustaan. Syarat yang keempat, ayyakuna mustanadu ittifaqihim al-his. Syarat yang keempat, kesepakatan ini adalah bersandarkan kepada panca indera, iaitu panca indera yang 5 lah: melihat, mendengar, merasa, menghidu dan menyentuh. Kaqaulihim, seperti perkataan mereka, sami'na, kami mendengar, au ra'ayna, ataupun kami melihat, au lamasna, kami merasa, kami menyentuh, au nahwa zalik, ataupun seumpama yang demikian itu. La ma thabata bil aqli sarfi. Kesepakatan ini tidak boleh ditetapkan berdasarkan kepada logik akal. Kawujudi sani'i, seperti wujudnya Maha Pencipta, wa qidami, dan seperti qidamnya, bersifat qidamnya Maha Pencipta, wa hudusil alam, seperti baharunya alam ini, li'anna al-aqla sarf yumkinu an yukhti'a, kerana akal fikiran yumkinu yukhti'a, ada kemungkinan melakukan kesilapan. Fala yusammal khabaru hina izin mutawatiran, dan tidak dinamakan khabar ataupun hadis tu ketika itu sebagai hadis mutawatir ataupun sebagai khabar mutawatir.
Hukmuhu, hukum hadis mutawatir. Yufidul mutawatir al-ilm ad-daruri ay al-yaqini alladhi yattaru al-insanu ila tasdiqi bihi tasdiqan jaziman. Khabar mutawatir menghasilkan ilmu yang pasti, iaitu ilmu yang diyakini, yang membuatkan, yang memaksa seseorang itu mesti mempercayainya secara pasti. Secara pasti, kaman yushahidul amra binafsi, sebagaimana seperti seseorang itu melihatnya dengan mata kepalanya sendiri, seperti dia sendiri melihat kejadian perkara itu. Fa innahu la yataraddadu fi tasdiqihi, di mana ketika itu tiada lagi keraguan dalam mempercayainya. Aqsamuhu, pembahagian hadis mutawatir ataupun pembahagian khabar mutawatir. Yang qasimul khabar mutawatir ila qismaini. Khabar mutawatir terbagi kepada dua, huma, iaitu lafzi wa ma'nawi. Khabar mutawatir lafzi dan ma'nawi. Fal lafzi, khabar mutawatir lafzi, wa mattafaqa ruwatuhu fi lafzihi wa ma'nahu, iaitu hadis yang disepakati oleh para perawinya pada lafaznya dan maknanya. Kahadisi man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku secara sengaja, maka hendaklah dia mempersiapkan tempat tinggalnya di dalam neraka. Faqad rawahu aktsaru min 70 sahabiyan. Sesungguhnya hadis ini telah diriwayatkan oleh lebih daripada 70 orang sahabat. Wal ma'nawi, bahagian yang kedua iaitu hadis mutawatir ataupun khabar mutawatir ma'nawi. Wa ma tawatara ma'nahu duna lafzihi, iaitu satu hadis yang mutawatir dari sudut maknanya, tidak mutawatir dari sudut lafaznya. Kahadisi raf'il yadaini fi du'a'i, seperti hadis mengangkat dua tangan ketika berdoa. Faqad ruya fihi nahwa 100 hadisin fi qadaya mukhtalifatin. Ia diriwayatkan sekitar 100 buah hadis di dalam pelbagai peristiwa, di dalam pelbagai latar belakang yang berbeza. Kullu qadiyatin minha lam tablugh haddat tawatur, di mana setiap peristiwa dari hadis itu periwayatannya tidak sampai pada tahap mutawatir. Setiap hadis daripada 100 itu, setiap hadis tidak sampai periwayatannya tak sampai peringkat mutawatir. Lakin al-ibaratul mustamilatu ala raf'il yadaini inda du'a'i qad tawatarat bi'tibari wurudiha fi jami' riwayat. Namun tetapi maksud mengangkat tangan ketika berdoa adalah mutawatir berdasarkan wujudnya maksud ini pada setiap riwayat. Baik, kita tengok satu persatu penjelasan tentang apa yang telah kita baca daripada buku teks Stam. Pembagian hadis, dia kata hadis berdasarkan kepada turuk ataupun berdasarkan kepada jalur. Jalan-jalannya terbagi kepada dua, iaitu hadis mutawatir dan hadis ahad. Sekarang yang kita nak fahamkan apa yang dikatakan sebagai turuk di sini, ataupun jalur, ataupun jalan-jalannya lah. Jadi pembagian hadis berdasarkan kepada turuk, kepada hadis mutawatir dan hadis ahad. Kita tengok penjelasan tentang apa tu maksud turuk. Jadi di sini kita tengok apa maksud turuk dan apa maksud tabaqah. Kita tengok ni gambaran tentang sebuah hadis. Sebuah hadis mengandungi matan dan sanad. Yang ni sanad. Kita tengok daripada daripada Nabi, para sahabat meriwayatkannya. Di sini contoh ada 1, 2, 3, 4, ada 4 orang sahabat meriwayatkan satu hadis daripada Nabi SAW. Kemudian selepas yang ni dipanggil tabaqah, lapisan sahabat.
lapisan sahabat, iaitu orang yang bertemu dengan Nabi, orang yang mendengar ataupun orang yang melihat sendiri apa yang Nabi lakukan. Ini dipanggil tabaqah, satu lapisan, satu peringkat ataupun satu generasi. Kemudian ada orang Islam yang bertemu dengan sahabat dan dia tak jumpa Nabi, iaitu kita panggil pengikut sahabat lah, pengikut sahabat kita panggil sebagai tabi'in. Tabi'in di sini kita tengok tabi'in sudah tentu tabi'in ni mengambil, kalau hadis tu dia mengambil daripada sahabat. Tak mungkin dia mengambil terus daripada Nabi, sebab dia merupakan orang yang memang tak bertempung dengan, tak berjumpa dengan Nabi. Jadi dia mengambil satu-satu hadis tu daripada sahabat. Kita tengok dari di sini sahabat satu yang mengambilnya ada satu orang tabi'in. Sahabat yang kedua ni ada dua orang tabi'in yang mengambil hadis ni daripada dia, iaitu tabi'in yang kedua dan tabi'in yang ketiga. Kemudian sahabat yang ketiga ni ada seorang yang mengambil hadis daripada dia, seorang hadis ni hadis yang kita gambarkan di sini. Kemudian pada sahabat yang keempat ada dua orang tabi'in yang mengambil hadis ni daripada sahabat. Ada dua orang, iaitu tabi'in yang nombor 5 dengan tabi'in nombor 6. Jadi di sini kita tengok kalau sahabat daripada tabaqat sahabat ada 1, 2, 3, 4. Pada yang ni dipanggil tabaqat ataupun lapisan ataupun generasi tabi'in. Jadi tabi'in kita panggil tabaqah tabi'in. Tabi'in, jadi tabaqat tabi'in ada berapa orang yang mengambil dari jalur ni, ada berapa orang? 1, tabaqat ni ada berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 orang tabi'in yang berada pada sanad ni. Kemudian generasi ataupun tabaqat berikutnya adalah tabi'in. Tabi'in ni siapa? Pengikut tabi'in. Pengikut tabi'in. Kalau tabi'in dapat berjumpa dengan sahabat, dia tak dapat jumpa dengan Nabi. Kalau tabi'in, dia hanya sempat bertemu dengan tabi'in saja. Dia tak sempat bertemu dengan sahabat. Apatah lagi dengan Rasulullah. Jadi memang kalau ada apa-apa dalam kes hadis ni, tabi'in ni mengambil daripada tabi'in ni mengambil daripada tabi'in lah. Jadi tabi'in satu ni dia punya anak murid dia yang mengambil daripada dia ada seorang. Tabi'in yang kedua seorang juga. Kemudian tabi'in yang ketiga juga seorang, tabi'in yang keempat juga seorang. Tabi'in yang keempat juga seorang yang ambil. Kemudian tabi'in yang kelima ada seorang. Tabi'in yang keempat ni ada dua orang yang mengambil, tabi'in yang mengambil daripada dia. Tabi'in yang kelima ada seorang, tabi'in yang keenam ada seorang. Jadi pada jalur ni, pada tabaqat ni, pada tabaqat tabi'in ini, pada lapisan atau generasi tabi'in ini, terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 orang ada 7 orang yang meriwayatkan hadis ni. Jadi apa yang dikatakan tabaqah? Tabaqah ni lah. Ni tabaqah. Ni. Jalur atau lapisan ataupun generasi. Pertama tabaqat sahabat. Kemudian di sini selepas sahabat siapa dia? Tabi'in lah, tabaqat tabi'in. Kemudian tabaqat yang berikutnya adalah tabi'in dan nanti berikutnya lah. Dan yang berikutnya lah. Dan yang berikutnya. Jadi itu dikatakan tabaqat. Kemudian apa yang dikatakan pada jalur? Jalur ni lah. Jalur ni. Jalur satu. Tak turuk. Satu turuk, satu jalan. 2 jalan, 3 jalan, 4 jalan. Ada yang sampai 10, ada sampai di sini ni, ada yang sampai 70, ada sampai 100 dan seterusnya dia sampai pencapayan itu dipanggil turuk atau dipanggil jalan atau dipanggil jalur. Jadi kalau hadis mutawatir ni dia punya jalur ni banyak lah. Kalau hadis ahad jalur dia sikit. Okey, kita tengok hak betul Kita tengok satu gambaran hadis yang betul, hadis yang kita dah baca sebelum ni lah, iaitu hadis man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Hadis ni diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini kalau yang betul ni bawah ni daripada lapis pada tabaqat yang ni dipanggil tabaqat tabaqat pada tabaqat sahabat. Pada tabaqat sahabat ni terdapat lebih daripada 70 orang sebenarnya, 70 orang sahabat yang meriwayatkan hadis yang sama daripada Rasulullah SAW. Baik, itu tak apalah, kita ambil di sini, ambil sebahagian daripada 70 ni, ambil 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 sahabat, kita ambil 5 sahabat saja.
Yang ni adalah sanad betul lah. Bukan sanad, contoh ni memang sanad betul. Baik. Di sini kita tengok ada berapa jalur? Ada 5 jalur, iaitu jalur daripada Abu Hurairah. Ini dia panggil turuk. Jalan daripada Abu Hurairah. Kemudian yang kedua jalan daripada Sayyidina Ali. Yang ketiga Abdullah bin Mas'ud. Yang keempat Al-Mughirah. Dan yang kelima Anas bin Malik. Ini dia panggil jalur. Tengok. Kita tengok Abu Hurairah. Abi Saleh ambil daripada Abu Hurairah. Abi Husain ambil daripada Abi Saleh. Kemudian Abu Awanah ambil daripada Abi Husain. Kemudian Muhammad bin Ubaid Al-Ghubari ambil daripada Abu Awanah. Dan hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Kita boleh tengok dalam Sahih Muslim lah. Kita tengok sanad yang kedua, iaitu daripada Sayyidina Ali. Hadis yang diriwayatkan daripada Sayyidina Ali. Di bawah dia, pada lapis yang kedua, ini tabaqah lah. Ini tabaqah juga. Tabaqah tabi'in. Kemudian pada tabaqah ni, siapa dia? Pada tabi'in ni siapa? Sa'labah yang ambil. Kemudian Habib. Kemudian A'mash. Kemudian Muhammad bin Fudail. Dan hadis ni dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnad dia. Jalur yang ketiga kita tengok, jalur ataupun turuk jalan yang ketiga, tengok ni, iaitu Abdullah bin Mas'ud. Dia ada, bawah dia ada Zir, kemudian Asim, kemudian Zaidah, kemudian Husain bin Ali. Yang ni dalam kitab Ibnu Abi Syaibah lah, iaitu kitab Musannad dan Musannad Ibnu Abi Syaibah. Jalur yang keempat iaitu Al-Mughirah. Ni turuk yang keempat, Al-Mughirah, iaitu Ali bin Rabi'ah, Sa'id bin Ubaid, Abu Nuaim. Yang ni ambil daripada Sahih Bukhari. Kemudian jalur yang kelima adalah Anas bin Malik. Anas bin Malik ambil daripada Sulaiman At-Taimi. Kemudian seterusnya Sulaiman bin Taimi diambil hadis daripadanya oleh siapa? Ismail ambil daripada Sulaiman bin Taimi. Kemudian yang mengeluarkan hadis ni adalah Imam Malik dalam kitab ni. Kita boleh tengok dalam kitab ni Muwatta. Yang ni dia panggil turuk, iaitu Abu Hurairah. Sebenarnya kalau yang macam tadi kita kata ada lebih 70 sahabat sini adalah sampai 70. Ini baru 5 daripada 70 lebih sahabat yang meriwayatkan hadis ni. Banyaklah. Ini gambaran, kita nak bagi gambaran tentang apa itu turuk, apa itu jalan, apa itu jalur periwayatan, jalur-jalur periwayatan sanad. Kemudian kita dapat gambaran juga iaitu tabaqat. Yang ni tabaqat, yang ni tabaqat, yang ni satu tabaqat, yang ni satu tabaqat. Iaitu satu tahap peringkat generasi lah, dan seterusnya. Sebelum kita masuk kepada penjelasan satu persatu tentang apa yang kita baca dari buku teks tu, kita ambil kesimpulan ataupun kita bagi penjelasan secara ringkas, secara mudah apa yang dikatakan hadis tu hadis mutawatir dan hadis ia berkait dengan tadi ni, berkait dengan turuk. Berkait dengan turuk, berkait dengan jalan-jalan periwayatan, jalur-jalur periwayatan. Jadi kalau di sini jalur di sini banyak, sampai kita letaklah 100 di sini jalur yang meriwayatkan daripada Nabi ni 100. Itu tak kira bawah lagi. Bawah 100 tabakat ni, 200 tabakat ni letaklah 150 dan tabakat ni seterusnya. Maknanya dia punya jumlah yang meriwayatkan pada setiap tabakat ni, pada setiap generasi ni begitu ramai, 70, 80 ke dan sebagainya. Itu kita katakan sebagai mutawatir. Kalau yang meriwayatkan daripada Nabi ni, cuma macam ni, contoh ni macam ni 4 orang saja. Yang sini pun lebih kurang 3 orang, 4 orang ataupun 5 orang. Kita tak panggil dia mutawatir, kita panggil dia hadis ahad. Jadi kesimpulan dia, kalau hadis mutawatir tu dia punya jalur ni terlalu ramai. Kalau ahad, dia punya jalur di sini ni cuma sikit. Terhad cuma beberapa orang saja. Dapat faham Jadi bila kita faham tu, baru boleh kita masuk pada pembahagian ataupun kita masuk kepada penjelasan apa yang telah kita baca dalam buku teks tadi. Baik. Sekarang kita tengok penjelasan tentang syarat-syarat mutawatir. Sebab apa kita tak jelaskan tentang definisi mutawatir, sebab definisi mutawatir tu terdapat ataupun takrif mutawatir tu dia punya benda-benda ada dalam, semua terkandung dalam syarat-syarat mutawatir. Jadi syarat-syarat mutawatir nanti kita baca dalam buku teks ni ada 4 lah. Ada 4. Yang pertama ni kita tengok ayyarwiyahu adadun katsirun. Dia diriwayatkan oleh sejumlah
Perawi yang begitu ramai. Macam tadi kita dapat gambaran. Perawi yang begitu ramai. Dia mesti ramai. Tak boleh kurang daripada bilangan yang dikatakan sebagai ramai. Cuma wa qad ikhtalafa fi haddil kathrah. Cuma nak menentukan bilangan banyak ataupun sedikit tu. Yang dikatakan banyak, yang dikatakan ramai tu perawi tu macam mana? Berapa had dia? 2, 3, 4, 5 ataupun sebagainya. Jadi di sini para ulama berselisih pendapat lah. Terdapat macam-macam pandangan lah. Ada yang kata apa? Ada yang kata 4 orang. Paling minimum, maknanya paling sedikit 4 orang. Ada yang kata 5 orang. Ada yang kata 7 orang. Ada yang kata 10 orang. Ada yang kata mesti 40 orang. Cuma dalam buku teks kita ni, dia memilih pendapat yang mengatakan bahawa minima 10 orang lah. Cuma nanti ada dalam kitab-kitab lain, dalam kitab-kitab ulumul hadis ataupun mustalah hadis lain, dia kata tak ada satu bilangan yang tertentu lah. Dia kata asal jumlah tu boleh meyakinkan, dikira mutawatir. Macam tu. Kemudian kita tengok contoh. Kita tengok contoh dia. Kalau sekurang-kurang 10 ni, maksud dia macam ni. Paling kurang 10 kalau dalam penurut pendapat yang dalam buku teks kita ni lah, iaitu Al-Mukhtar, pendapatnya sekurang-kurangnya 10 orang. 10 orang. Maksud dia macam daripada Rasulullah kepada 10 orang sahabat. Sahabat ada berapa orang? 10 orang. Kemudian pada tabaqat tabi'in pula juga ada 10 orang juga. 10 orang ataupun lebih lah. 10 orang ataupun lebih. 10 orang ataupun lebih. Tak semesti 10 orang. Tapi minima mesti 10 orang. Kemudian masuk kepada jalur tabi'in juga 10 orang ataupun lebih lah. Yang ni baru dikatakan. Kemudian begitulah seterusnya. Bawah tabi'in ni lagi ada ulama perawi-perawi yang selepas-lepasnya sampai kepada pengarang kitab hadis. Dia konsisten jumlah ni. Paling kurang, paling minimum mesti 10. Lebih tak apa. Macam ni, kalau konsisten dengan jumlah macam ni, kita katakan dia sebagai mutawatir. Macam tu gambaran. Macam mana kita gambaran pada sini lah tadi ni. Nampak sini. Sini dari Nabi, kemudian lapis sahabat ni, letaklah lapis sahabat ni 10 orang paling minima, 20 orang ke, lepas tu tabi'in pun 20 orang, lepas tu tabi'in 30 orang, dan seterusnya. Ada kurang ada banyak di sini tak kisahlah, tapi jangan kurang daripada jumlah sekurang-kurang untuk kita katakan sebagai mutawatir lah. Dan pada kitab ni kita kata 10 orang, kurang daripada 10 tak boleh lah. Itu baru dikatakan mutawatir. Syarat yang seterusnya iaitu syarat nombor 2 iaitu antu jada hadhil kathrah fi jami tabaqatis sanad. Ramainya jumlah perawi ni wujud pada seluruh lapisan peringkat sanad, contoh macam tadilah daripada Rasulullah. Daripada Rasulullah, kemudian yang meriwayatkan di sini letaklah 10 sahabat. Kita ambil jumlah yang paling minimah, yang ni kita boleh kira lebih lah, atau 20 ke 15 ke 30 ke. Jenis tabi'in juga pada jalur tabi'in, pada tabaqat tabi'in ni terdapat 10 juga. Kemudian pada tabi'in juga lebih daripada 10. Sama jugalah, lebih daripada 10. Kurang tak boleh. Barulah bermakna setiap tabaqat ni. Ni tabaqat Setiap tabaqat ni konsisten dengan jumlah ni. Paling minima 10. Barulah boleh dikatakan sebagai mutawatir. Kalau di sini, letaklah di sini
Di sini cuma 5. Di sini cuma 5 saja. Di sini 10 ke? Di sini 100 ke? Walaupun di sini 100, di sini 10, banyak, tapi di sini 5, kita tak boleh katakan dia sebagai mutawatir. Dia termasuk hadis ahad. Jelas Jadi kesimpulan dia, jumlah ramai, kalau dalam kitab ni memilih paling minimum 10 orang, jumlah 10 orang tu sekurang-kurangnya mesti konsisten daripada akhir sanad sampai awal, dari awal sanad sampai akhir sanad, daripada tabaqat sahabat ni sampai ke tabaqat yang berikutnya lah. Konsisten. Kalau kurang salah satu daripada tabaqat tu, kurang daripada jumlah minima, maka kita tak katakan sebagai mutawatir, tapi dia jadi hadis ahad. Maknanya sebab apa? Kurang satu syarat. Syarat yang ketiga, antuhilal adatu tawatu'ahum alal kadhib. Syarat yang ketiga, mustahil menurut adat ataupun logik akal mereka bersepakat melakukan pendustaan. Contohnya, kita tengok contoh. Kita tengok gambaran mudah lah. Kita ambil tadi hak gambaran tadi tu, gambaran sebuah hadis tadi, iaitu Nabi, kemudian tabaqat pertama sahabat. Ni sahabat tak apalah. Sahabat sebab sahabat merupakan orang yang dipercayai. Kemudian dari tabi'in. Tabi'in ni, tabi'in 1, tabi'in 2, tabi'in 3, tabi'in 4, tabi'in 5, tabi'in 6. Tabi'in 2 dengan tabi'in 3 mungkin dia dari satu tempat. Tapi tabi'in 1 dengan tabi'in 2, 3, tabi'in 1 dari negeri lain. Tabi'in 2, tabi'in 3 dari negeri lain. Tabi'in 4 dari negeri lain. 5 daripada negeri lain. Mereka ni saling tidak mengenali tapi membawa satu, contoh dia, membawa satu hadis yang sama. Begitu juga nanti tengok tabi'in dan seterusnya ni. Mereka ni tidak saling mengenal antara satu sama lain, tapi membawa satu hadis yang sama. Perawi-perawi ni mustahil untuk mereka ni berpakat untuk melakukan benda. Sebab apa? Sebab mereka tidak saling mengenal, tak jumpa antara satu sama lain. Berdasarkan pada negeri ataupun tempat. Satu lagi berdasarkan pada mazhab. Yang ni mazhab lain, yang ni aliran lain, yang ni aliran lain. Ataupun berdasarkan kepada apa? Berdasarkan kepada bangsa. Yang ni bangsa lain, bangsa lain, bangsa lain, bangsa lain. Ni bangsa Arab, ni bangsa Parsi. Yang ni bangsa daripada mana-mana mana-mana tempat dan seterusnya. Yang mana mereka dalam keadaan mustahil untuk mereka ni dapat berjumpa, dapat berpakat untuk melakukan pendustaan atas hadis tu. Syarat mutawatir yang keempat, iaitu ayyakuna mustanadut tifaqihim al-his. Syarat yang keempat iaitu kesepakatan ini. Kesepakatan ini berlaku adalah bersandarkan kepada panca indera. Berdasarkan panca indera, ini juga mudah untuk kita fahami. Panca indera ni contohnya melihat dengan mata, mendengar dengan telinga. Contohnya, saya melihat Rasulullah SAW melakukan begini. Saya mendengar Rasulullah SAW. Ataupun merasuk, ataupun menghidu, ataupun menyentuh. Menghidu, bau busuk ke, ataupun sebagainya. Jadi, apa yang diriwayatkan bersandarkan kepada panca indera yang 5. Bukan berdasarkan kepada akal ataupun logik akal. Dia kata la ma yasbutu bil aqil. Jadi tidak dapat dikatakan sebagai hadis mutawatir kalau dia tu disabitkan, satu-satu benda tu disabitkan ataupun ditetapkan berdasarkan kepada logik akal, tak boleh. Seperti apa yang ditetapkan berdasarkan logik akal, seperti wujudnya Sang Pencipta, wujudnya Maha Pencipta, wujudnya Tuhan yang Maha Pencipta. Itu dia ditetapkan berdasarkan kepada logik akal. Wa qidami, dan sifat qidamnya, sifat sedia kalanya Maha Cipta, ataupun baharunya hudusul alam, barunya alam ni juga berdasarkan, dia itu ditetapkan berdasarkan kepada logik akal, bukan kepada panca indera yang 5. Kerana apa? Kerana li'annal aqsar yumkinu an yuqdi'a. Kerana apa? Kerana ketetapan yang dilakukan, yang digunakan oleh akal fikiran, barangkali ada kemungkinan berlakunya kesalahan. Jadi ketika tu kita tak dapat namakan dia sebagai hadis mutawatir. Habis 4 syarat mutawatir, kita masuk kepada hukum mutawatir. Hukmuhu yufidul mutawatir al-ilma daruri.
Dia kata khabar mutawatir menghasilkan ilmu yang pasti. Iaitu ilmu yang diyakini, yang memaksa kita, yang memaksa seseorang tu untuk percaya. Untuk percaya dengan kepercayaan yang putus lah. Dengan betul-betul percayalah, tak ada belah bagilah. Seperti sebagaimana seperti orang yang dia punya kepercayaan jazam ni, maknanya keyakinan 100% ni, seperti kita lihat, seperti kita tengok benda tu dengan mata kepala sini, seperti kita tengok sendiri benda tu. Fa innahu la yatarud. Jadi tak ada bolak-balik lah dalam kepercayaan kita, dalam keyakinan kita, tidak ada bolak-balik, tidak ada keraguan. Yang ni pun jelas lah. Senang macam ni lah. Kalau yang bawa berita tu satu kampung tu bawa cerita yang sama, semua orang dah bawa cerita yang sama tentang satu perkara, tentang satu peristiwa. Satu kampung semua letaklah dalam 200 orang membawa berita yang sama. Kita nak kata macam mana? Sudah tentu kita tidak ada pilihan lain melainkan kita kena percaya benda tu. Selagi tidak ada unsur penipuan lah, tidak ada unsur yang kesepakatan untuk melakukan pendustaan, tu tak boleh lah. Berbanding dengan kalau yang bawa cerita tu cuma 5 orang. Bila yang bawa berita tu macam mana keyangan, kita terpaksa, kita tak boleh terima bulat-bulat, kita mesti kena siasat siapa yang bawa cerita ni, boleh dipercayai ke tidak atau sebagainya. Itulah lebih kurang dia punya perbandingan dia. Kalau yang bawa berita yang meriwayatkan tu terlalu ramai, apa yang kita pilihan yang kita ada, melainkan kita terpaksa untuk menerima berita tu, untuk menerima hadis tu sebagai satu keyakinan. Sebagaimana kita seolah-olah macam kita, keyakinan kita sampai tahap macam mana kita seolah-olah macam kita lihat Nabi cakap sendiri, kita dengar Nabi cakap, seolah macam kita melihat Nabi buat sendiri benda tu. Jadi tidak ada keraguan lah berbanding dengan khabar. Satu lagi khabar ahad. Khabar ahad ni hanya 4-5 orang saja yang meriwayatkan. Jadi terpaksa kita melakukan, untuk meyakinkan diri kita, kita terpaksa melakukan penyiasatan. Kita terpaksa melakukan penyelidikan siapa yang bawa berita ni, tahap kewibawaan dia macam dan seterusnya. Kemudian hukum hadis mutawatir selesai. Ini pun mudah. Kemudian yang seterusnya, pembahagian hadis mutawatir. Aqsamu pembahagian hadis mutawatir, yang qasimul khabar mutawatir ila qismaini. Khabar mutawatir terbagi kepada 2 bahagian. Huma lafzi wa ma'nawi, iaitu hadis mutawatir lafzi dan maknawi lah. Apa tu hadis mutawatir lafzi? Wa mattafaqa ruwatuhu fi lafzi wa ma'nahu, iaitu hadis yang disepakati oleh para perawinya dari sudut apa? Dari sudut lafaznya dan dari sudut maknanya. Lafaznya sama, maknanya sama. Seperti contoh, man kadzaba alayya muta'ammidan. Hadis yang kita bawa contoh dia, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Jadi faqad rawahu akthar min 70 sahabian. Hadis ni, hadis man kadzaba alayya muta'ammidan telah diriwayatkan oleh berapa orang? Oleh seramai lebih daripada 70 orang sahabat. Kita tengok gambaran yang kita telah bincang tadi, iaitu hadis man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar, iaitu hadis ni diriwayatkan oleh, di sini kita bagi hanya bawakan 1, 2, 3, 4, 5, hanya 5 jalur saja. 5 sahabat yang meriwayatkan, iaitu Abu Hurairah, Ali, Abdullah bin Mas'ud, Al-Mughirah dan Anas bin Malik. Kalau ikut, sebenarnya dia kata di sini dalam kitab ni, dia kata ada lebih 70, maknanya ada 70 tu, lebih daripada 70 orang, ada 70 orang sahabat lagi yang tak mungkin kita boleh senaraikan sinilah. Iaitu siapa sini kita tengok, Abu Hurairah, Ali, Abdullah bin Mas'ud, Al-Mughirah. Beginilah gambaran dia. Jadi 70 orang sahabat ni meriwayatkan dengan lafaz yang sama, iaitu man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Dengan lafaz ni. Dan dengan makna yang ni juga. Dengan makna yang samalah. Wal ma'nawi, dan khabar mutawatir ma'nawi ialah
hadis tu wa matawatara ma'nahu duna lafzi, iaitu hadis tu mutawatir dari sudut maknanya saja, bukan dari sudut lafaznya. Dia bagi contoh sini seperti hadis ke hadis si raf'il yadaini, seperti hadis mengangkat dua tangan fi doa, mengangkat dua tangan ketika berdoa. Dia kata macam mana? Faqad ruya na fihi na'wa mi'ati hadisin fi qadaya mukhtalifah. Hadis ni dia kata ada lebih kurang 100 hadis yang meriwayatkan, yang mencerita, yang membawa 100 hadis tentang isu ni, tentang masalah mengangkat tangan ketika berdoa, tapi dengan pelbagai latar belakang. Maknanya hadis satu ketika dalam satu peristiwa, hari ini Nabi bercakap macam ni. Kemudian Nabi berdoa, angkat tangan. Esok pula peristiwa lain lagi, sahabat lain yang meriwayatkan. Dalam kejadian yang berbeza, dalam kejadian pada hari yang lain tu, macam juga Nabi melakukan sesuatu, kemudian Nabi berdoa, angkat tangan. Kemudian selang beberapa lama pula, pada peristiwa lain, sampai 100 peristiwa diriwayatkan dengan latar belakang, dengan cerita yang berbeza. Tapi di dalamnya ada satu kesimpulan, ada satu maksud yang sama, iaitu setiap kali Nabi berdoa, Nabi akan angkat tangan. Jadi setiap satu hadis tu, daripada 100 tu, hadis 1, hadis 2, hadis 3, dia punya jalur dia tak banyak. Jalur dia tak sampai peringkat mutawatir. Ya, untuk setiap satu hadis daripada ada 100 hadis, contoh hadis 100, hadis 1, hadis 2, hadis 3, hadis 4 sampai hadis yang ke 100. Setiap satu ni dia punya jalur dia punya turuk dia tak ramai, tak banyak. Mungkin sini ada 3, ada 1 saja ke, ada 4 ke, ada berapa ke, dan tak sampai tahap mutawatir. Tapi mengandungi ada 100 hadis yang di dalamnya, dalam pelbagai peristiwa yang di dalamnya ada dapat diambil satu kesimpulan, Nabi doa angkat tangan. Hak ni kesimpulannya. Jadi hak ni, kesimpulan ni, ini yang mutawatir. Yang ni mutawatir. Itu dia panggil dari sudut makna, bukan dari sudut lafaz. Lafaznya pelbagai lafaz, dan daripada pelbagai peristiwa, daripada pelbagai lain hari, lain perawi dan sebagainya, tapi membawa satu maksud, iaitu Nabi kalau berdoa angkat tangan. Jadi mutawatir adalah dari sudut makna. Baik, kewujudan hadis mutawatir. Jumlah hadis mutawatir ni kalau banding dengan hadis ahad memang jauh lebih sedikit lah. Hadis ahad banyak dan hadis mutawatir ni memang terlalu sedikit lah kalau banding dengan hadis ahad. Memang, tapi ada lah. Antaranya ialah hadis tentang telaga Haud. Kemudian hadis tentang menyapu 2 khauf. Hadis mengangkat 2 tangan di dalam solat. Yang tadi dalam doa, yang ni dalam solat. Kemudian hadis semoga Allah Ta'ala menyinari Allah ataupun memperindah seorang yang mendengar hadis. Naddarallahu ra'an sami'a minna hadisan fahafizahu hatta yuballighahu ghairahu farubba hamilin fiqhin ila man huwa afqahu minhu wa rubba hamilin fiqhin laisa bifaqihin. Rawahu Tirmizi. Iaitu Allah Ta'ala memperindah seorang yang mendengar hadis dari kami dan dia menghafalnya sehingga dia menyampaikannya kepada orang lain. Berapa ramai orang yang membawa fiqh menyampaikan kepada orang yang lebih faqih darinya, dan berapa ramai orang yang membawa fiqh tidak termasuk juga orang yang faqih. Hadis ni ada dikatakan sebagai hadis juga, sebagai hadis mutawatir, dan beberapa hadis lain lagi lah. Kemudian seterusnya tentang ada tak kitab-kitab yang menghimpunkan hadis-hadis mutawatir saja? Jawabnya ada. Antaranya yang ni kita kata iaitu hadis yang kitab yang pertama Al-Azhar Mutanathirah fil Akhbari Mutawatirah, karangan Imam Sayuti lah. Kemudian inilah dia punya contoh, nampak tu Al-Azhar Mutanathirah fil Akhbar Mutawatirah. Ini Imam, tengok Imam Sayuti. Imam Sayuti Jadi di dalam kitab ni menghimpunkan semua hadis-hadis mutawatir
Yang saya tengok lebih kurang dalam 100 lebih lah, 100 hadis lebih. Jadi macam tu dia, macam hadis man kadzaba alayya muta'ammidan tadi tu, dia senaraikan dia kata ada 70, senaraikan 70, siapa dia 70 orang sahabat yang meriwayatkan hadis-hadis tu. Dia senaraikan semua sekali. Kemudian hadis yang kitab yang kedua iaitu Qatful Azhar juga, iaitu Qatful Azhar ni maksud dia Qatful Azhar Imam Sayyuti jugalah. Dia merupakan ringkasan daripada kitab yang lepas, kitab Azhar Mutanasirah fil Akhbar Mutawatirah ni. Ringkasan daripada kitab Al-Azhar Mutanasirah, Qatful Azhar ni. Imam Sayyuti juga. Kemudian yang seterusnya Nazmul Mutanathir minal hadis mutawatir, Muhammad bin Ja'far Al-Ktani lah. Sekarang kita masuk kepada pembahagian khabar berdasarkan pada turuk ataupun berdasarkan kepada jalan-jalan ataupun jalur-jalurnya. Itu pembahagian yang kedua. Yang pertama khabar mutawatir, yang kedua adalah khabar ahad. Apa itu khabar ahad? Kita baca sekali lalu kemudian kita terjemahlah. Apa itu khabar ahad? Khabarul ahad huwa ma faqada syartan fa akthar min syuruti tawaturis sabiqah. Khabar ataupun hadis ahad ialah hadis yang kurang satu atau lebih dari syarat-syarat mutawatir yang telah lalu. Hukmuhu yufidu zon, ay yahsulu zon bi madmunihi bi qat'in nazar anil qara'in. Hukumnya, ia menghasilkan suatu yang bersifat zon terhadap isi kandungannya tanpa melihat ataupun tanpa memperdulikan qarinahnya, iaitu bukti-buktinya. Wazon huwa idraku tarf idrajah. Zon ialah mengetahui pihak yang lebih kuat. Tengok penjelasan secara ringkasnya. Hadis ahad ialah hadis yang tidak memenuhi satu ataupun lebih dari syarat 4 syarat mutawatir. Syarat-syarat mutawatir yang 4 ialah yang pertama bilangan perawinya ramai. Yang kedua, bilangan ramai perawi ini terdapat pada setiap tabaqah sanad. Kemudian yang ketiga, mustahil menurut akal mereka, iaitu para perawi ini, bersepakat untuk melakukan pendustaan. Kemudian syarat yang keempat, kesepakatan perawi ini adalah berdasarkan panca indera yang 5. Jadi setiap satu syarat ni, setiap satu daripada syarat mutawatir ini kita telah pun bahaskan dan kita telah bincangkan sebelum ni secara ringkas dan kita tak perlu bincangkan lagi pada pembahagian pada kali ini lah. Cuma secara mudahnya kita nak jelaskan ialah mutawatir adalah hadis yang perawinya mempunyai bilangan yang sangat ramai dengan syarat-syaratnya, sehingga hadis mutawatir ini dapat menghasilkan sesuatu yang bersifat yakin. Namun secara mudahnya mutawatir adalah hadis yang perawinya mempunyai bilangan yang sangat ramai dengan syarat-syaratnya lah, sehingga ia dapat menghasilkan sesuatu yang bersifat meyakinkan. Jadi mutawatir ni kita kena yakin 100%. Yakin, kena terima 100%, kena yakin 100% bahawa ia adalah daripada Nabi Muhammad SAW. Tak payah selidik lah. Sedangkan hadis ahad, yang ni hadis mutawatir lah. Sedangkan hadis ahad ialah hadis yang bilangan perawinya terhad, tak ramai. Bilangan yang tak ramai ni dapat menjadikan satu-satu periwayatan tu ataupun satu hadis tu pada tahap zon. Pada tahap zon yang tidak meyakinkan. Jadi sebab dia pada tahap zon yang tidak meyakinkan, maka di sini perlu kepada penyelidikan. Perlu kepada siasatan. Untuk apa dia? Tujuannya untuk agar satu-satu hadis tu boleh diterima ataupun ditolak. Berkaitan dengan benda ni, jadi kita tengok pula apa hukum dia. Hukumnya ialah yufidu zon. Hukum hadis ahad, dia tak seperti hukum mutawatir yang dapat, macam tadi kita jelaskan, yang dapat menghasilkan satu keyakinan 100%. Hadis ahad hanya dapat menghasilkan satu maklumat yang bersifat zon. Sesuatu yang bersifat yakin, macam hadis mutawatir ni, bila cukup syarat-syarat dia menghasilkan sesuatu yang bersifat yakin. Jadi tak perlu kepada penyelidikan lanjut. Berbanding dengan
dengan hadis ahad. Jadi sebab tu dalam buku teks ni, pembahasan mengenai hadis mutawatir ni, dia terhenti setakat ni. Selepas ni tak bahas lagi. Selepas ni, kalau ada pembahasan pun yang berkaitan dengan hadis ahad. Jadi hadis ahad ni, oleh kerana hadis ahad bersifat zon, maka kita tak boleh terima hadis ahad ni secara bulat-bulat. Kita tak boleh telan begitu saja. Hadis ahad ni perlu pada penapisan terlebih dahulu. Tapisan tu boleh dalam bentuk kajian, penyelidikan dan penyiasatan terhadap periwayatan berkenaan, terutamanya tentang siapakah orang yang membawa hadis ni, siapakah perawi hadis ni, apakah para perawi ni merupakan orang-orang yang berwibawa atau sebagainya. Kalau lulus tapisan ni barulah kita terima, kalau tak lulus maka kita tolak. Dia tak macam hadis mutawatir. Jadi dalam buku teks ni, perbahasan selepas ni adalah yang berkaitan dengan hadis ahad. Wallahu a'lam.